Salam sejahtera dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 2 Februari bersama saya Debbie Amanda Padan. Rakyat Sarawak diseru untuk kekal bersolidariti bersama kerajaan negeri dalam menghadapi fasa pemulihan ekonomi yang terjejas akibat wabak COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Dr. Sim Kue Hian berkata, semangat kebersamaan itu amat penting dalam memastikan pemulihan negeri berjalan lancar dan aktiviti-aktiviti ekonomi kembali rancak seperti sebelum pandemik. Dalam temu bual siaran langsung program Kupas Kopi di TV1 semalam, Dato' Seri Dr. Sim meluahkan rasa bangga dengan semangat solidariti rakyat yang padu ketika Sarawak berdepan situasi mencabar berikutan penularan wabak COVID-19 yang tinggi hingga merenggut ratusan nyawa pada tahun lepas. Menurutnya, hasil daripada kerjasama tersebut telah berjaya mengurangkan jumlah penularan kes COVID-19 di seluruh negeri pada tahun ini. Bagaimanapun, Dato' Seri Dr. Sim mengingatkan semua pihak untuk terus mematuhi prosedur operasi standard terutama sekali semasa musim perayaan walaupun angka jangkitan semakin menurun. Menurut beliau lagi, meskipun hampir kesemua populasi di Sarawak sudah mendapat vaksinasi, namun rakyat masih perlu mendukung semangat kita jaga kita kerana virus COVID-19 masih lagi berada dalam komuniti. Sementara itu, sempena sambutan Tahun Baru Cina yang meraihkan Tahun Harimau Air, Dato' Seri Dr. Sim berharap Sarawak akan terus menikmati gaya hidup yang lebih baik tetapi pada masa sama dapat mengekalkan kadar kematian akibat jangkitan COVID-19 yang rendah. Tapak Rumah Tumpangan Lama Lembaga Kemajuan Bintulu BDA di Jalan Sibiu akan dibangunkan sebagai tempat transit gelandangan TTG Bintulu. Ia sebagai usaha mengatasi isu gelandangan di Bandar Bintulu yang semakin membimbangkan. Kalau kita lihat bangunan yang lama itu, mula-mula kita ingat hendak hanya untuk renovasi, naik taraf saja. But banyak yang kerja yang perlu dibuat, ya. Jadi kita merasakan daripada naik taraf, bagus kita bina baru. Kosnya hampir sama. Tetapi kalau kita bina baru, kita boleh beri image baru pada tempat tersebut atau bangunan tersebut. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah menyatakan TTG itu akan turut menggunakan konsep di TTG Sibu yang akan dikendalikan oleh beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO yang akan disenaraikan. Bintulu menurut Datuk Seri Fatimah merupakan bandar yang mencatatkan jumlah gelandangan yang tertinggi di negeri ini. Ini ujar beliau berikutan Bintulu merupakan sebuah bandar yang sedang pesat membangun dan ia menjadi tumpuan pencari pekerjaan yang sebahagian kecilnya berdepan pelbagai isu yang mengakibatkan berlaku isu gelandangan. Setakat Disember lalu, Bandar Bintulu mencatatkan 48 orang gelandangan. Oleh itu, sebaik langkah jangka pendek, pihak mereka melakukan operasi bersepadu bersama pelbagai agensi terhadap gelandangan seperti di Bintulu. Kita jalankan operasi yang kita panggil sebagai operasi bersepadu. Bersepadu maknanya ianya dijalankan oleh Jabatan Kebajikan, pejabat residen, beberapa agensi-agensi secara bersepadu. Sometimes about 10 or more agencies together supaya kita dapat selesaikan masalah gelandangan ini sekali. Justru ujar beliau, kewujudan TTG ini yang dijangka siap pada penghujung tahun ini oleh agensi pelaksana BDA yang akan mampu mengatasi isu gelandangan. Datuk Seri Fatimah berkata demikian di lapangan terbang Bintulu selepas mendapatkan taklimat mengenai reka bentuk TTG Bintulu oleh pihak BDA. Polis Kuching telah mengeluarkan 211 saman atas pelbagai kesalahan pada bersepadu operasi motosikal di Jalan Kuching Samarahan Expressway semalam. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Polis Kontingen Sarawak, Superintendent Alexan Naga Cabu, operasi tersebut adalah sempena musim perayaan Tahun Baru Cina iaitu Op Selamat 17. Lesen memandu sebanyak 68, road tax tiada cukai jalan 18, ubah suai exhaust sebanyak 21, nombor plate sebanyak 77, tiada cermin sisi sebanyak 5, tali pinggang keledar iaitu tidak memakai tali pinggang keledar sebanyak 10, ubah suai struktur kenderaan 4, lain-lain kesalahan 2.
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas bersepadu operasi motosikal di Jalan Kuching Samarahan Expressway. Superintendent Alexson memberitahu sebanyak 415 buah kenderaan pelbagai jenis turut diperiksa. Bagi selamat pula, Polis Sarawak telah mengeluarkan sebanyak 4,418 saman atas pelbagai kesalahan lalu lintas, iaitu 2,322 saman kesalahan memandu melebihi had laju, 182 saman kesalahan lesen memandu, 78 saman kesalahan muatan bahaya dan kesalahan nombor plat 103 saman. Selain itu, 75 saman kesalahan ubah suai, 939 saman melibatkan halangan atau parkir dan 719 saman lain-lain kesalahan. Superintendent Alexson juga memberitahu seramai 440 orang pegawai dan anggota trafik ditugaskan di 27 lokasi tumpuan sering berlaku kesesakan lalu lintas sepanjang musim perayaan Tahun Baru Cina ini. Bagi Selamat 17, setakat semalam sebanyak 187 kes kemalangan jalan raya telah dilaporkan dan jumlah ini adalah menurun 36 kes berbanding tempoh sama tahun lalu, iaitu 223 kes. Manakala bagi kes kemalangan maut turut menurun sebanyak 6 kes, iaitu 2 kes tahun ini berbanding 8 kes pada tahun lepas. Sementara itu, 2 buah pusat operasi dan pengurusan judi dalam talian yang berjaya mengaut keuntungan sebanyak RM405,000 berjaya ditumpaskan oleh pihak polis kemarin. Ketua Polis Daerah Kuching, Asisten Komisioner Polis ACP Asmon Bajah berkata, serbuan itu sekitar pukul 10.30 malam di sebuah apartmen di Jalan Song Kuching melibatkan 2 lokasi berbeza di apartmen tersebut. Tambah ACP Asmon, dalam ambang Tahun Baru Cina itu, pihaknya turut menangkap 8 orang lelaki warga Indonesia berumur dalam lingkungan 15 hingga 30 tahun yang bertindak sebagai operator pengendalian perjudian dalam talian sejak bulan September dan Oktober tahun lepas. Operator berkenaan dibayar gaji antara RM1,300 hingga RM1,500 seorang selain bayaran bonus berdasarkan keuntungan yang diperoleh sindiket pusat tersebut yang beroperasi 24 jam. Polis juga merampas pelbagai peralatan termasuk 7 unit komputer, 11 unit telefon pintar, 3 unit modem dan 3 Wi-Fi router. Manakala semua suspek telah ditahan untuk siasatan lanjut dan semakan mendapati terdapat sebahagian suspek yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan sebahagian lagi memiliki pasport tamat tempoh. Kesemua suspek ditahan selama 14 hari bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Seksyen 6-1-C serta Seksyen 15-1-C Akta Imigresen. Dalam perkembangan lain, Jabatan Hutan Sarawak JHS Wilayah Sibu telah merampas 650 batang kayu balak dipercayai daripada aktiviti pembalakan haram di kawasan Batu 36, Jalan Oyak, Tamin, Selangau. Menerusi kenyataan media oleh JHS, kayu balak itu ditemui semasa sepasukan pegawai penguatkuasaan mengadakan rondaan. Pengarah Hutan Sarawak Dato' Hamdan Muhammad yang dihubungi turut mengesahkan kejadian tersebut. Menurut kenyataan itu, sepasukan pegawai penguatkuasaan dari Pejabat Hutan Wilayah Sibu yang bergegas ke lokasi telah menemui dan mematahkan kegiatan penebangan pokok yang dipercayai aktiviti pembalakan haram di kawasan berkenaan. Pasukan penguatkuasaan telah menjumpai 7 longgok kayu balak pelbagai spesies dan saiz yang dipercayai telah ditebang secara haram kerana tidak mempunyai tanda tukur JH, hak milik dan tag LPI pada kedua hujung kayu balak tersebut. Satu kertas siasatan akan dibuka dalam masa terdekat agar pihak yang terlibat tidak terlepas begitu sahaja. Nilai rampasan masih belum dapat dipastikan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sri Aman memberi jaminan bekalan telur ayam pelbagai grade mencukupi dan mudah diperoleh pengguna di bahagian Sri Aman dan Betong, terutamanya pada musim perayaan Tahun Baru Cina. Walau bagaimanapun, Ketua Penguatkuasa KPDN HEP Daerah Sri Aman, Al-Reza Mani Abdul Razak menasihatkan pengguna tidak perlu membuat pembelian panik atau pembelian dalam kuantiti banyak. Jelas Al-Reza Mani, ia bagi mengelak gangguan terhadap bekalan telur ayam di pasaran tempatan. Setakat ini, pihaknya tidak menerima sebarang aduan daripada pengguna berhubung gangguan bekalan barangan tersebut. Jelasnya lagi, kekerapan premis-premis runcit mendapat bekalan daripada pembekal utama di Kuching dan Sibu adalah 3 ke 4 kali seminggu. Jumlah bekalan yang diterima pula bergantung pada tempahan premis terbabit. Menurut beliau lagi, Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP
Seri Aman sentiasa memantau kedudukan bekalan telur ayam di Seri Aman dan Betong. Ini ditambah dengan skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baru Cina yang telah berkuat kuasa pada 29 Januari hingga 4 Februari ini. Dalam skim itu, harga runci telur ayam grade A adalah 45 sen sebiji, grade B 43 sen dan grade C 41 sen sebiji. Dalam perkembangan lain, Al-Reza Mani berkata, harga barangan makanan masih terkawal biarpun ada sedikit peningkatan dan pemeriksaan akan diteruskan dari semasa ke semasa. Sebarang pertanyaan dan aduan pengguna di Seri Aman dan Betong boleh membuat aduan rasmi di portal e-aduan.kpdnhep.gov.my atau melalui aplikasi WhatsApp iaitu 019-279-4317 atau terus ke pejabat KPDN HEP Seri Aman di Jalan Kejatau. 我在这里要祝贺三七父老学弟们新年快乐，虎年行大运，恭祝大家身体健康，万事如意，谢谢。 Selamat Tahun Baru Cina kepada rakan-rakan saya yang berbangsa Cina dan juga kepada masyarakat yang akan meraihkan Tahun Baru Cina pada tahun ini. Kongsi Facan. I wish everyone a happy new year and most of all a healthy new year 2022 year of the tiger. 祝大家在新的一年的虎年行大运，虎虎生威，祝大家身体健康，事事如意。我在这里要跟所有的我们的华人，我们恭贺新喜，希望在这新的一年里面，大家都能够事事顺利。我们必须要这个时常的照顾自己，那么尤其是在这个 COVID-19 的期间，恭喜恭喜。 Baik, sekian berita pagi Sarawak edisi Rabu 2 Februari. Sayangi keluarga anda, ambil ujian kendiri sebelum menziarahi keluarga. Jangan bawa jangkitan kepada insan yang tersayang. Salam hormat dan jumpa lagi.